Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Ajar Santai, di mana dalam episod kali ini kita nak berborak lah tentang sesuatu yang agak menggegarkan dunia fizik lah lebih kurangnya. Jadi ada satu penemuan keputusan lah yang telah berlaku baru-baru ni yang membuatkan orang kata macam kita kena ubah ke buku teks fizik kita semua ni, kena campur ke buku-buku fizik lama kita. Okay, jadi dia agak menarik lah untuk kita bincangkan dan kita bawakan kepada anda seorang yang sangat-sangat tak perlu diceritakan lagi lah, yang sangat-sangat berkaliber, yang sangat-sangat punyai kedudukan yang hebat dalam menyampaikan ilmu-ilmu sains, terutama sekali fizik. Jadi kita bawakan kepada anda Zamir Muhyiddin yang insyaAllah dapat mengupas persoalan ni dengan sangat-sangat baik lah. Jadi Zamir, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Terima kasih banyak-banyak kepada Ajar kerana sudi menjemputlah dalam nak jawab pasal benda-benda macam ni. Itulah dia. Jadi kita tak tahulah setakat mana sama ada, sebab saya baca benda ni pun macam tak berapa nak faham. Jadi lepas ni kita kena sampaikan pula kepada orang supaya mereka faham. Jadi saya tengok, saya rasa tak ada orang yang lebih baiklah, yang lebih berkelayakan untuk cuba menyampaikan apa yang berlaku dalam dunia fizik baru-baru ni. Tapi sebelum tu lah, kita nak cerita pasal atom lah sebenarnya kan. Bukan dulu kita belajar waktu kat sekolah benda yang paling kecil ni adalah atom kan. Tapi rupanya kita duk diceritakan sekarang ada benda yang lagi kecil daripada atom. Jadi ada benda yang lagi kecil daripada benda yang paling kecil. Jadi macam mana tu? Boleh tak Zamir terangkan sikit apa benda yang tengah berlaku ni? Okey. Dulu kita belajar benda yang paling kecil adalah atom. Adalah sebenarnya kita belajar juga ada lagi benda kecil daripada atom, iaitu elektron, proton dengan neutron. Okey, lepas tu kita belajar cuma setakat tu je kat sekolah. Tapi sebenarnya ada yang lagi kecil daripada benda-benda ni. Dalam atom tu yang kita tahu yang paling kecil adalah elektron. Tapi sebenarnya yang proton dengan neutron tu dia ada lagi kecil daripada dia orang. Dalam dia ada apa? Kalau dalam proton dengan neutron kedua-duanya ada quark. Cumanya jumlah quark tu dia constitution quark tu dia dah tak sama, yang menyebabkan adanya perbezaan antara proton dengan neutron. Okey, kenapa kita tak jumpa benda ni awal-awal? Kenapa kita baru jumpa masa zaman moden ni baru kita nak jumpa? Okey, dia ada beberapa sebab lah. Antaranya dia melibatkan kaedah, lagi satu melibatkan teknologi. Okey, contohnya saya bagi contoh, kalau macam elektron dengan neutron ni dia dijumpai dalam zaman yang sama. Maksudnya basically teknologi zaman tu teknologi yang samalah masih dijumpai. Tapi kita jumpa elektron dulu. Oleh J.J. Thomson, dia jumpa elektron gunakan cathode ray. So dia pancarkan cathode ray. Lepas tu cathode ray tu dia macam melencong, deflect disebabkan dengan gunakan medan elektrik. Lepas tu menyebabkan dia deflect. So kat situ menunjukkan ada elektron lah kat situ. Lepas tu siapa nama Ernest Rutherford, dia jumpa neutron dengan kaedah yang berbeza juga. So dia jumpalah neutron. So basically dengan kaedah yang berbeza ni menyebabkan dia orang jumpa elektron dengan neutron. Lepas tu di masa sekarang ni kita pun gunakan basically prinsip dia sama juga. Kita nak cari zarah-zarah kecil ni. Contohnya macam muon, tau, quark, lepas tu lepton lain, lepas tu macam gluon. Benda ni semua dia melibatkan, selain daripada kaedah yang saya cakap tadi, kaedah yang berbeza, ia juga melibatkan teknologi. So benda-benda kecil ni kita memerlukan tenaga yang sangat tinggi, okey? Tenaga yang sangat tinggi untuk mengesan benda-benda kecil ni. Sebab itulah kita ada Large Hadron Collider dekat Geneva tu, yang mana dekat CERN, yang mana diorang ada particle accelerator yang dapat menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Sebab tu kadang-kadang bidang yang melibatkan fizik zarah ni dia kadang-kadang dipanggil sebagai fizik tenaga tinggi. Sebab nak dikesan benda-benda macam ni kita perlukan tenaga yang sangat-sangat tinggi untuk detect benda-benda yang sangat kecil ni. Sebab benda-benda yang kecil ni diperlukan, dia punya medan dia dapat diganggu dengan tenaga-tenaga tinggi. So basically macam itulah kenapa
Awal-awal tu kita tak jumpa, lepas tu sekarang ni baru kita jumpa. Sama ada melibatkan kaedah dan teknologi. So gitulah. Okey, jadi baru-baru ni ada sesuatu yang menarik lah berlaku dalam dunia particle physics ni, iaitu kiranya taklah nak kata penemuan. Maksudnya ada keputusan tertentu yang diperoleh tentang sesuatu yang dipanggil muon G2. Jadi maksudnya dalam saluran ajar kita ada satu frasa lah yang dipanggil explain lah kind 5. Maksudnya terangkan macam saya umur 5 tahun. Kalau saya umur 5 tahun saya tak faham benda ni, maksudnya tak cukup ni lah, tak cukup mudah lagi lah bahasanya macam tu. Jadi lebih kurang gitu. Okay, jadi boleh tak Zamir explain lah kind 5 apa benda muon G2 ni dan kenapa dia macam menggegarkan dunia fizik baru-baru ni? Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya tak panggil muon G2, dia panggil muon G-2. Okey. G-2. Kenapa kita panggil G-2 tu? Sebab benda yang kita jumpa ni, dia punya nilai magnetic moment dia lebih pada 2, lebih sikit pada 2. So nilai depan 2 tu sama tapi perpuluhan belakang tu berbeza. Okey, saya terangkan pada awal lah. So penemuan ni sebenarnya melibatkan magnetic moment ataupun dipanggil moment magnet. So moment magnet ni apa? Moment magnet ni dia macam kalau kita ada magnet, bar magnet bar. Lepas tu kita letakkan bar magnet tu dekat medan magnet. So magnet bar tu dia akan bergerak sikit. Ikut alignment medan magnet tu sendiri. So sejauh mana magnet bar tu bergerak dengan interaksi dia dengan medan magnet tu, itulah dipanggil sebagai magnetic moment, moment magnet. Sejauh mana dia bergerak tu adalah magnetic moment. So itu konsep dia lah, konsep basic dia. So kita kembali pula kepada zarah atau kita kembali kepada elektron. Okey, elektron ni dia pun ada medan magnet dia juga. So basically kalau kita letak juga elektron ni dekat medan magnet, elektron ni pun dia akan bergerak ikut alignment medan magnet tu sendiri. Sama macam bar magnet tadi. Okay. So dia ada magnetic moment dia lah. Tapi magnetic moment untuk elektron dengan bar magnet ni dia tak sama. Sebab elektron dia bukan sahaja berinteraksi dengan medan magnet, tapi dia juga berinteraksi dengan medan kuantum. So kat mana medan kuantum ni kan? So medan magnet kita boleh generate sendirilah. Medan kuantum ni dia ada kat sekeliling kita. Okey, maksudnya selagi elektron tu bergerak dalam ruang yang ada kat sekeliling kita ni, ruang ni, selagi tu dia berinteraksi dengan medan kuantum. So basically magnet dia cuma dapat berinteraksi dengan medan magnet, tapi elektron dia dapat berinteraksi dengan medan magnet dan juga medan kuantum. So apa kena mengena dengan muon G2 ni, G-2 ni? Okey. Elektron dengan muon ni dia ada beradik. Charge dia sama, spin dia sama, tapi beza dia apa tau? Beza dia cuma berat. So muon ni dia 200 kali ganda lebih berat daripada elektron. Dia berat sikit lah. Dia basically sama benda tapi berat lebih sikit muon ni. Okey, adik-beradik cuma muon ni berat sikit. So muon ni dia tak dapat hidup lama, dapat hidup sekejap je, sekitar 2.2 mikrosaat. So tapi tempoh yang singkat tu cukup lama lah untuk ahli fizik untuk kaji tentang muon ni. So diorang generate muon tu, diorang tak guna elektron lah, dia guna muon juga. So kalau disebabkan elektron dengan muon tu sama, elektron ada medan magnet, muon pun ada medan magnet juga. So kita nak kaji magnetic moment untuk muon ni. Apa yang menariknya adalah dalam standard model kita, kalau kita tengok standard model tu dekat bahagian boson tu dia ada standard photon. Model ni apa? Model PRY lah. Model PRY ni maksudnya dia adalah macam table, lebih kurang macam table. So dalam model PRY tu dia telah senaraikan sub-zarah yang telah manusia jumpa, termasuk elektron, foton, gluon, boson dan banyak lagi dalam tu kalau kita tengok dalam tu kan. Kira semua ni komponen dalam atom lah. Yes. Ni. Dia tidak semestinya komponen dalam atom. Dia boleh jadi atom ni ataupun zarah dalam atom tu dia berinteraksi dengan sebahagian zarah dalam standard model tu sendiri.
Okey, contohnya macam saya beritahu contoh lah. Contohnya macam zarah Higgs. Okey, zarah Higgs ni dia tak ada dalam atom, tapi dia pernah berinteraksi dengan medan Higgs. So adanya medan Higgs bermaksudnya adanya zarah Higgs. Maksudnya ada interaksi lah, maksudnya itu tak semestinya dah ada dalam tu. Okey. So dalam standard model ni, saintis telah letakkan lah, okey, kita dah jumpa zarah-zarah sekian-sekian, foton, boson, gluon dan sebagainya. So bila muon ni dia bergerak melalui medan magnet dan bergerak melalui ruang, maksudnya dia bergerak jugalah melalui medan kuantum, muon ni akan berinteraksi dengan zarah-zarah yang ada dekat dalam standard model tu sendiri. Basically yang sebelah carrier, force carrier itulah, yang macam foton, gluon, Higgs particle. So dia akan berinteraksi dengan zarah-zarah ni, okey, bila dia bergerak. So benda tu akan mempengaruhi magnetic moment dia lah. So dia punya, contohnya kalau kita anggap muon ni macam kereta api, bukan kereta api lah, macam kereta kan, dia bergerak. So bukan kereta, bot lah senang, bot dekat atas laut. So pergerakan bot tu dia akan melencong ke sana sini tu bergantung kepada interaksi dia dengan zarah-zarah yang ada dalam model piawai tu, termasuk juga medan magnet. Okey, macam tu. So yang ajaibnya apa tahu? Sebelum diorang bereksperimen ni, diorang dah kira-kira, okey, muon ni dia punya magnetic moment dia, maksudnya dia punya degree pergerakan magnetic moment dia tu, belok-belok dia tu, ahli fizik dah kira. Okey, kalau dia berinteraksi dengan Higgs, dia akan jadi macam ni. Kalau dia berinteraksi dengan foton, dia akan jadi, dia punya nilai dia macam ni. So ahli fizik dah perkiraan awal lah, maksudnya dia dah ada prediction. Okey, sepatutnya muon nilai dia 2 point sekian lah. Okey. Lepas tu diorang bereksperimen. Okey, diorang bereksperimen. Lepas tu diorang mendapati bahawa magnetic moment muon ni dia melebihi jangkaan apa yang tidak seperti yang dijangkakan oleh ahli fizik lah. Kenapa diorang tak jangka? Maksudnya macam ada zarah lain ataupun ada medan lain yang menyentuh magnetic moment muon ni, dia macam lebih laju daripada biasa. Maksudnya dia punya belok kiri kanan tu macam lebih laju daripada biasa. So daripada situlah ahli fizik macam mungkin ada zarah baru yang bawa daya baru yang ganggu pergerakan muon ni. Itu yang menyebabkan ahli fizik rasa penemuan ni sangat menakjubkan lah. Sebab apa yang diorang ramalkan tu bukan seperti yang diorang sangka, seperti yang diorang jangkakan. Dia gitu. Okay, sangat menarik lah. Okay, jadi nak tanyalah, kalau katakan memang berlaku, maksudnya apa yang maksudnya keputusan yang diperoleh tu memang tak kena dengan ramalan yang dibuat lah. Jadi adakah ini maksudnya orang akan kata dia akan mengubah fizik buat selamanya? Atau clickbait tak ke apa, tak tahulah. Tapi dok tengok kata-kata ribu kan tengok title macam ni kan. Jadi dia kata ini keputusan yang mungkin mengubah fizik untuk selama-lamanya. Betul ke? Jadi sebab apa dia akan mengubah? Kalau betul lah dia mengubah. Dan apa impact dia kepada fizik setelahnya? Okey, dia akan mengubah, tapi perubahan dia tu mungkin dalam skala dia, saya rasa macam over exaggerate lah kalau dia kata mengubah fizik. Dia macam mengubah keseluruhan payung-payung fizik lah kan, tapi dia cuma mengubah bahagian tertentu je lah, terutamanya dalam bidang fizik zarah. Okey, contohnya macam dalam standard model tu, kita tak jangka kalau betul lah ada zarah baru ke, ada daya baru ke. So dalam fizik, dalam standard model tu, model piawai tu, kita tak jangka adanya force baru. Okey, contohnya macam mungkin ada zarah baru, contoh macam dark matter. Dark matter pun kita tak masukkan dalam model piawai tu. So contohnya kalau kita nak masukkan, kita kena adjust sikit lah apa model piawai tu supaya dapat komplement apa yang benda yang kita jumpa ni. Jadi kalau lah memang betul kita jumpa zarah baru ataupun zarah baru ni bawa daya baru pula, so kita kena ubah sebahagian daripada fizik yang ada ni untuk orang kata
adapt dengan penemuan baru ni. Dia tak, kalau contoh kan, kalau kita belajar fizik dekat undergrad dulu, macam masa sarjana muda dulu, dia tak akan ubah banyak benda lah. Maksudnya kalau dalam subjek elektromagnetik, kita akan belajar benda yang sama juga walaupun kita ada jumpa zarah ni. Tapi dalam konteks fizik zarah tu mungkin akan berlaku perubahan sikit tentang bila kita confirm, okey, betul-betul confirm dan betul-betul yakin bahawa adanya zarah baru ataupun adanya daya baru. So dia akan mengubah sikit dekat bahagian kuantum lah, bahagian kuantum, bahagian fizik zarah. Tapi untuk disiplin-disiplin lain macam solid state ke, macam nuklear ke, mungkin ia masih sama lagi. Dia gitulah. Okay, ini soalan penamat lah. Jadi kita sebut tentang mungkin fizik berubah lah walaupun kecil ke apa ke. Jadi dan ramalan yang kiranya tak tepat lah dengan apa yang dibuat. Rasanya puluhan mungkin ratusan tahun yang lalu lah dibuat ramalan berkenaan dengan partikel ataupun sub-zarah muon ni. Tapi saya tengok bahawa banyak saintis ataupun dunia fizik dia macam teruja, dia macam happy macam wah akhirnya tak, macam dia macam tak kena dengan ramalan. Jadi macam diorang seronok dan diorang seronok dengan prospek kata bahawa fizik mungkin berubah, fizik tak sama dengan apa yang diramalkan. Dia macam ada keterujaan lah. Macam dia kata okay, fizik selama ratus-ratus tahun bosan sebab kita cuma membenarkan apa yang dah diramal tahun 1900 macam tu. Bila ada berlaku perubahan ni, ramai yang macam seronok lah. Jadi nak katakanlah kalau memang betul fizik ini adalah satu permulaan kepada berubahnya fizik keseluruhannya. So adakah ini baik untuk sains, adakah ini baik untuk fizik, dan macam mana seorang saintis dia berhadapan lah dengan contohnya berita-berita tentang perubahan sains macam ni? Okey, kat sini saya nak bagi dua contoh tokoh. Satu Albert Einstein, satu Max Planck. Okey, saya pergi pada Max Planck dulu lah. Albert Einstein dulu. Okey. Albert Einstein ni, dia apa yang diamalkan oleh Albert Einstein ni adalah yang sepaham saya lah. Yang biasanya yang saintis-saintis biasa amalkan lah, iaitu kita ni bila buat kajian kita nak cari salah dekat kajian yang sedia ada. Itu basically dia punya orang kata kan? Maksudnya dia punya rukun dia lah. Maksudnya rukun sebagai seorang saintis ni, kita nak cari salah dengan apa yang ada sekarang, establishment punya teori, establishment punya observation. Kita nak cari apa yang salah dengan bukti-bukti yang kukuh, dengan pemerhatian yang betul kan. So bila kita dapat buktikan, maksudnya kita happy lah sebab kita sains ni dia ada kemajuan, ada perkembangan apabila kita mencari salah terhadap teori-teori yang ada. Dia berkembang dengan cara macam tu. Okey, kalau kita stick dengan teori yang ada, dengan establishment, dengan observation yang ada, kita tidak akan dapat berkembang. Okey, sains tak akan dapat berkembang. So basically kita happy sebab sains dapat berkembang kerana kita dapat buktikan establishment punya teori itu salah. Sebab kita tahu ini tanda-tandanya berkembangnya dunia fizik. Sama juga macam penemuan masa kuantum pertama kali diperkenalkan pun, ia adalah sesuatu yang idea yang sangat-sangat radikal. Idea sangat radikal, dan daripada situ kita tahu sains dah mula berkembang apabila kita bukanya ilmu kuantum, bukanya ilmu relativity. Semua ilmu kuantum dengan ilmu relativity ni adalah sesuatu yang melawan establishment punya teori. Okey, itu Einstein punya personality lah. Tapi Max Planck ni adalah orang kata, ada juga saintis macam Max Planck ni. Max Planck ni adalah orang yang dia tak nak mencabar establishment punya teori sebab dia rasa tak selesa. Okey, Max Planck ni dia ironi dia apa tahu? Dia orang yang memperkenalkan kuantum. Orang yang memperkenalkan kuantum, tapi dia tak suka teori kuantum sebab teori kuantum ni dia melawan teori-teori yang ada. So basically dia tak rasa happy lah. Dia rasa macam teori kuantum ni sekadar matematik, helah matematik. Dia bukan menggambarkan realiti dan sebagainya kan. Itu ada juga saintis yang jenis macam tu lah. Dia jenis nak mempertahankan teori yang sedia ada. Tapi pada pendapat saya, sains dia macam tu lah. Kita akan berkembang apabila kita mencabar teori-teori establishment yang ada. Dan itulah dia.
Dan soalan last lah, ni mungkin agak falsafah sikit. Okay, jadi maksudnya kalau sains ni adalah berdasarkan falsification, kita setiap teori yang ada bukan untuk dibuktikan betul tapi untuk dibuktikan salah. Jadi maksudnya ada tak satu titik yang kita akan kata okay, sains dah tamat. Macam sebenarnya 100 tahun lepas orang pernah katalah ya fizik semua dah jumpa dah semua benda, dah tak ada dah apa benda nak diterokai. So maksudnya itu adalah the end line of physics lah, ataupun the end line of science lah in general. Jadi ada tak sains ni satu contohnya garis penamat yang lepas dah jumpa mungkin theory of everything ke apa ke, so maksudnya okey dah settle dah, khatam khalas segala macam sains ni. Ya, jadi dan itu membawa kepada persoalan besar. So adakah sains ni dia akan temui satu titik kebenaran mutlak? Gitulah dia untuk menamatkan kita punya perbicaraan pada petang ni. Okey. Saintis ni dia ada, okey, kalau sudut falsafah kita tak ada pegangan yang samalah. Ada saintis yang dia rasa sains ni akan jumpa kebenaran hakikat lah. Tapi ada setengah saintis dia tak percaya sains akan jumpa kebenaran yang hakiki. Tapi perkembangan sains tu dapatlah sedikit mendedahkan kita sedikitlah kebenaran tentang alam semesta ni. Tapi pada pendapat saya, sains tidak akan sebab sains ni dia adalah tool yang digunakan oleh manusia. Manusia ni dia 3 dimension. Okey. Kita tak tahu ada tak dimensi yang lebih tinggi. Secara observation ni kita tahu ada tak dimensi yang lebih tinggi. Tetapi basically disebabkan kita 3 dimensi, dengan sains kita tidak akan dapat mengenali kesemua kejadian dekat alam semesta ni. Maksudnya kita tidak tahu hakikat yang sebenar tentang fenomena ataupun setiap kejadian dekat sekeliling kita ni. Tapi dengan sains kita dapatlah tahu sikit-sikit kebenaran. Okey, kita tahu macam mana hujan terjadi, kita tahu macam mana peti terjadi. Tetapi contohlah kita jumpa theory of everything misalnya kan. Bila kita jumpa theory of everything, kita tak semestinya akan tahu hakikat sebenar alam semesta. Okey, theory of everything tu cuma dapat memperkenalkan kepada kita sebahagian sahaja tentang alam semesta. Kita tak tahu lagi tentang dark energy, kita tak tahu lagi tentang dark matter yang terdiri daripada lebih daripada 50% alam semesta. Okey, dan alam semesta ni pun dah terlalu luas. Dan kita pun tak tahu ada dimensi yang lebih tinggi. Kita cuma ada 3 dimensi sahaja. Dan kita takkan dapat tidak akan dapat mengetahui hakikat sebenar kejadian di sekeliling kita hanya dengan melalui sains. Tetapi saya ulang baliklah, sebab sains pun dapat memperkenalkan kita tentang sedikit kebenaran tentang alam semesta, tapi tidak keseluruhannya. Begitulah. Okay, baik. Terima kasih banyak kepada saudara Zamir. Jadi kita doakan supaya cepat-cepatlah untuk bergelar Dr. Zamir InsyaAllah. InsyaAllah. Target bila tu? Expected ni ikut supervisor saya, dia nak saya habiskan eksperimen tahun ni. Mungkin tahun depan lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, semoga dapat menyumbang lebih banyaklah kepada masyarakat kita, kepada umat dan juga kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Dan semoga semua yang mendengar ni memperoleh sekelumit manfaat. Kalau tak faham apa-apa jangan tanya saya, tanya Zamir ni. So Ajar cuma menjadi host sajalah, tak adalah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam mungkin sesi borak yang akan datang. Assalamualaikum.